Kita nampak orang macam kulit yang cantik, kulit kau sawo matang, dia tak pek sawo matang, ular sawo kan kulit ni. Orang ni kasar ni kan. Cuba tengok orang yang lebih tahu daripada tu. Kulit terbakar, kulit kalau simpan asid, mak kan ada kes-kes kulit sama asid, buruk tu kulit. Ada orang yang ada penyakit yang naik kulit itu kan. Itu tak dibagi macam tu. Kita tak syukur. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Kalau kita rasa kita ni kurang berbanding orang lain, cuba tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Itu cara macam mana nak mengubati penyakit hasad dengki. Kenapa? Kerana syaitan sentiasa mencari peluang macam mana nak membinasakan manusia, di antaranya dengan meletakkan perasaan hasad dengki. Yang hasad dengki ni kata Nabi menjadi penyebab kepada banyak kebaikan kita terhapus. Kita himpun dah kebaikan cukup banyak dah, sehari dua itu selesai. Antara sebab kerana dengan perasaan hasad dengki. Hasad dengki ni tu kadang-kadang membawa kepada yang lebih mudarat. Dengki penyebab kepada berlakunya perbunuh-bunuhan, dengki penyebab permusuhan, dengki penyebab kepada putus silaturrahim, dan yang seumpama semua buruk-buruk berlaku. Bahkan sebahagian daripadanya kait Nabi SAW kepada penyebab kepada masuk neraka. Ya billah. Jadi cara macam tu tadi ni menjadi penyebab apa? Bila kita melihat orang lebih kelihatan, itu akan menjadi penyebab lahirnya hasad dan dengki. Bila kita usaha untuk cari kepada yang lebih bawah daripada kita tengok daripada kita ni, kita tengok orang etek pada kita, maka akan lahir hasad dengki. Bila kita tengok orang lebih bawah pada kita, akan lahir redha dan syukur. Itu penting. Bila kita tengok orang lebih bawah pada kita, akan tahu dua sifat ni, redha dan syukur. Redha apa? Redha dengan apa yang Allah beri kita. Mana redha ni pulangnya ke Allah, syukur pulangnya kita syukur dengan apa Allah beri kita. Ya. Redha dengan ketentuan Allah, syukur dengan nikmat Allah. Ya. Qanaah tu satu maksud. Qanaah tu cukup lah. Rasa cukup. Qanaah. Apa bahasa kita tepatnya? Hilang rasa cukup tu bahasa saya tadi. Kok ada bahasa kita yang tepat? Apa nama? Merasa memadai, merasa mencukupi itu qanaah. Sederhana. Sederhana. Makin nak nikah makin tak bantu esok. Makin bagi dia rasa tak betul tu baca tu sederhana. Sudah rasa cukup lah. Sederhana tu suasana. Qanaah ni seadanya. Tengok satu tengok tu dia. Tengok seadanya. Tu qanaah. Itu pun tak tepat lah. Tepat sentiasa masa cukup. Yang saya punya juga. Baik. Satu lagi, antara penyebab kepada hasad dengki filman dalam hal harta benda. Ini banyaklah. Kadang-kadang kita usaha untuk tak ada perasaan dengki itu, tapi dia terlebih tu kan. Masalah apa? Ini memang jadi ujian pada semua orang. Pernah satu ketika salah seorang sahabat balik daripada sapinya dalam urusan tijar, perniagaan. Salah, bukan. Balik daripada musafir orang. Orang kau berniaga orang. Saya tengok ada tak sini? Tak ada. Kita cerita. Di balik itu, dalam keadaan bersama rombongan ni bawa barang dagangan. Betul, bawa barang-barang dagangan. Jadi bila balik ni ramai sahabat-sahabat pergi ke dia, nak dapatkan sebahagian daripada apa yang boleh diberi oleh sahabat tadi. Saya lupa nama dia. Jadi berkoja-koja lah masing-masing. Berkoja-koja nak dapatkan hamuan. Dia dapat apa, dia dapat apa, dia dapat apa. Jadi Nabi SAW tengok keadaan tu, Nabi pun beritahu, perkara yang paling aku takut berlaku kepada umatku adalah kemewahan, kekayaan.
bukan kesusahan. Bukan kesusahan. Bukan kesusahan yang aku khawatir berlaku pada umatku. Bukan kemiskinan yang aku khawatir berlaku pada umatku. Tapi yang paling aku bimbangkan berlaku pada umatku adalah kemewahan, kesenangan dan kekayaan. Seperti mana orang dahulu kaya dan mewah. Orang dulu mewah. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Bila dah dalam keadaan kaya tu, fatanafasuha kama tanafasuha, kamu akan berlumba-lumba. Sedongki lah ni, berlumba-lumba seperti mana orang dulu berlumba-lumba. Sama-sama, dia kaya dah, dia kaya lagi pada tu, kaya dah, nak kaya lagi pada tu. Orang dulu macam tu lah. Akhirnya fatuhlikakum kama ahlakathum, lepas daripada berlumba tu, fatuhlikakum, kamu binasa kama ahlakathum, seperti mana orang dulu telah dibinasakan. Jadi tadi saya dengar ada satu ceramah ujian yang dikatakan imtihan, ujian daripada Allah. Dengar, yang dikatakan ujian daripada Allah Ta'ala adalah sesuatu yang kita tak suka. Itu ujian. Contoh kita susah, kita semua nak senang, Allah uji kita susah. Kita semua nak kaya, Allah uji kita miskin. Kita nak sentiasa muda, Allah uji kita dengan tua. Itu namanya ujian. Ujian Allah begitu. Tetapi tuan-tuan, dalam hadis yang saya sebut tadi ni menunjukkan kesenangan, kekayaan, kemewahan juga adalah ujian daripada Allah. Kalau tuan-tuan buka syarah Sunan Tirmizi, ada disebut huraian dan syarah pada ulama menunjukkan ujian kesenangan, kemewahan dan kekayaan itu lebih berat daripada ujian kesusahan dan kefakiran. Lebih berat. Tak pernah cara. Lebih berat. Semua macam kita dalam ibadah ada dua makna. Ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah ada dua makna. Pertama, apa dia? Melaksanakan apa yang Allah tuntut, perintah. Dan nombor dua, meninggalkan apa yang Allah togah. Dua-dua tu taat namanya. Dua-dua tu ibadah. Dan itulah yang dinamakan takwa. Buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah togah. Yang Allah suruh kena buat, yang Allah togah kita kena tinggalkan. Dalam bahasa hadisnya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Buat apa yang diperintah, tinggalkan apa yang ditolak. Dalam pada dua tu diuraikan dalam kitab apa nama Allahumma shalli ala Muhammad, Minhajul Imam Ghazali, Minhajul Abidin. Dalam tu diuraikan di antara melaksanakan ketaatan dengan meninggalkan kemaksiatan, mana lebih susah? Meninggalkan maksiat itu lebih susah daripada melaksanakan taat. Meninggalkan maksiat lebih susah daripada meninggalkan taat. Meninggalkan maksiat lebih susah daripada melaksanakan taat. Sebab tu kita jumpa orang semayang-semayang nipu juga. Bahkan lebih hebat ada orang semayang tapi berzina, tu lebih hebat lagi. Sedangkan ada ayat Allah Ta'ala sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya salat mencegah seorang daripada fahsya dan munkar. Pendapat ulama tafsir sebahagiannya menyatakan fahsya itu maksudnya zina. Kawan saya seorang, saya kongsi cerita sikit. Ini cerita daripada Kodah. Kawan betul, kawan. Saya bukan nampak daripada cerita kawan daripada kawan, tak. Ini daripada kawan betul. Kawan yang jadi cerita ni, dia ni kontraktor besar, jutawan. Jutawan. Tapi dia tak tunjuklah kejutawanan dia. Lepas dia ikut jalan agama ni lah. Dulu masa dia ni kontraktor yang tak kena masjid, tak kena tikar sejadah, tak kena salat. Masjid dia padang golf. Padang golf tu dia belanja orang apa semua. Dia nak dapat projek lah. Cerita ni dia sendiri tau. Walaupun dia tak berhenti main golf, tapi golf tu selalu ada kat situ lah.
Kadang-kadang orang mingkop ni mana reti pun banyak mingkop, tapi dia nak dapat projek semua dah buat-buat. Dia kata tak kena bulan, tak kena lah kata dia. Buat kan dapat 3 juta projek dan sebagainya. Cerita dia lebih kurang tu lah. Tapi tu ada ketika dia jahiliah lagi, datang, dia adalah urusan projek tu, tapi ni kira macam customer ke klien ni tu lah, datang lebih kurang 5-6 orang, urusan nak dapat projek, jumlah juta, projek dia dekat KL. Datang, dia kata, Ustaz, saya masa tu jahat, kata dia. Kata masa tu jahat. Dia cerita lah, jahil betul. Tak kisah halal haram, halal tentulah, haram ni buat juga, salah apa, matlamat dapat duit, dapat projek. Itu 5-6 orang ni, lelaki-lelaki ni datang di Kodah, dilayan, duduk hotel hello, bayar apa kau nak, makan semua free apa semua, nak mingkau. Tapi di antara yang dia datang ni ada yang Cina. Cina ni ada permintaan lah. Di mana? Di belah siang. Cina permintaan di belah siang. Belah siang apa? Main perempuan. Okey boleh. Dia siapkan satu kereta van ko MPV lah. Siap satu MPV bawa pergi sana. Dia sendiri yang bawa kereta, bukan disuruh driver, dia sendiri bawa. Nak dapat projek juta-juta. Kalau entertain baik-baik punya, dia sendiri bawa. Sampai bola sana, sebelum pergi itu kita wajud, bila turun hotel, yang Melayu ni pun ikut, ada yang ikut lagi, semayang. Jadi semayang, ada yang ikut sekali. Tak boleh, ikut sekali. Padahal dia tahu Cina ni, ni pasal nak main perempuan, dia ikut. Anggaplah macam dia nak pergi beli barang lah. Yang kau Cina, kau yang hal main perempuan, kau pokok, dia nak beli barang. Contoh, sampai sana, dia pun sama pilih. Dia cerita tu dalam cermin lah, apalah. Yang ikut tadi ni, dia pun sama pilih. Ni hanya berzina sekali. Nak buat taat, senang. Tapi nak meninggalkan maksiat, susah. Bukan senang. Nampak ni contoh, bahaya. Itu yang besar. Bahawa maksiat ni ada dua lah. Satu yang melibatkan dosa kecil, dan tu melibatkan dosa besar. Yang tapi susah. Cuma kita mudah-mudahan nak katakan kita tak terlibat, memang mustahil untuk tidak terlibat, sebab kita daripada bukan kelompok yang maksum. Tapi mudah-mudahan dosa tu bukan yang besar. Sekali dosa besar, hijab dia cukup besar, jauh kita kepada Allah Ta'ala tu. Jauh benar-benar kalau sekali terlibat dengan dosa besar, katakan mencuri, apa-apa dan sebagainya, itu memang jelas. Ada benda-benda lain yang kadang-kadang kita tak sedar, kita dapat dosa besar. Ataupun lebih tahu, bila kita menyedari itu dosa besar, tapi kita mampu juga, itu yang bahaya. Sebab itu semua kena ada panduan ilmu, panduan guru dan sebagainya. Itu berkait dengan harta benda. Rasulullah SAW dah sebut dah, harta ni fitnah. Allah Ta'ala masuk dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu. Fitnah. Maksud ujian ni apa maksudnya? Maksud dia, kenapa nak cara parah kita, kalau cara elok kita, tu maksud ujian. Ujian ni dulu gagal ataupun lulus. Apa saja ujian, ada gagal lulus. Jadi makna harta benda yang ada kat kita, elok kaya lulus kita diberikan keberkatan dan rahmat Allah. Tak salah jadi kaya, boleh. Tak salah tak ada kemewahan, boleh. Tapi dia dua, semua tu ujian apa? Gagal, lulus. Usahakan dengan baik, insya-Allah kita akan diberikan keberkatan Allah Ta'ala. Allah firman dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala bukakan keberkatan langit dan bumi. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut kalau orang penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya akan kubukakan rezeki langit dan bumi? Kenapa dia tak sebut rezeki langit dan bumi? Kenapa dia sebut berkat langit dan bumi? Beza.
la fatahna alaihim barakat minas sama' wal ard. Nescaya Allah Ta'ala akan bukakan keberkatan langit dan bumi. Maksudnya rezeki. Tapi kenapa Allah tak gunakan rezeki? Dalam banyak ayat-ayat lain Allah gunakan juga rezeki. Wa huwa khairur raziqin. Kan? Dia sebaik-baik rezeki dan seumpama. Kenapa dalam ayat ni Allah tak sebut kalau siapa beriman bertakwa aku buka rezeki langit dan bumi? Kenapa dia sebut barakat, berkat langit dan bumi? Kerana rezeki Allah bagi mukmin dan kafir. Berkat hanya Allah bagi mukmin saja. Berkat Allah bagi orang beriman saja. Rezeki Allah bagi kafir tak apa tak. Yang jadi Islam tapi tak beriman, semua Allah bagi. Yang hina yang mulia Allah bagi semua. Tapi yang ada nilai berkat tu sahaja, itu hanya Allah Ta'ala beri kepada orang mukmin. Tidak Allah faham. Sebab tu Allah Ta'ala gunakan ayat tu. Kalau sekiranya penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, jelas kebaikannya. Sebab tu Allah gunakan aku buka keberkatan langit dan bumi. Sebab nilai takwa dan iman. Nilai iman dan takwa. Kafir Allah bagi. Bahkan kadang-kadang kita tengok kafir lebih kaya daripada orang yang Islam, lebih kaya daripada orang mukmin. Tengok saja senarai orang paling kaya di Malaysia, terlebihnya orang yang Islam nombor berapa? Nombor 8. Senarai 10 terkaya di dunia, nombor 8 Syed Mukhtar. Nombor 8 dia Syed Mukhtar Bukhari. 7 terdahulu daripada tu pi semua. Soalan tu ada seorang paling lain semua Cina. Seorang ke dua lain semua Cina. Tapi kaya. Nombor 1 siapa? Robert Kwok, Raja Gula. Nombor 2 Ananda Krishnan, Ike. Lepas tu ada lain-lain. Itu yang saya ingat. Lepas tu Syed Mukhtar Bukhari. Itu yang terbaru dikeluarkan oleh majalah Forbes. Forbes tu tak? Forbes, majalah Forbes. Bayang nombor ni. 10 orang terkaya di Malaysia. Dan yang nombor seboleh, nombor 3 boleh. Dia tak ada dalam senarai 10. Nombor 3 boleh. Bodoh kayu seorang ni. Siapa dia? Mukhzani. Adik anak Mahdi tak silap saya 3 boleh. Tu 2 ni. Lepas tu ada dalam solat-solat tu ada yang 25, ranking 25 ke bawah, termasuk apa Ubek Rashid Ali Syahsan yang buat Syed Husin Syahsan. Tak kisahlah. Itu pun kekayaan tu ada susut nilai. Jadi kita tengok kekayaan orang kafir itu jelas. Kalau kita ambil secara khusus kita di Malaysia tu dimonopoli orang kafir semua. Jadi kita nak lihat tengok tak? Sebab nilai kekayaan itu ada berkat. Tak ada berkat. Dan antara cara kita mencapai keberkatan harta benda kita apa dia? Adalah memberi dan mengeluarkan balik ke jalan Allah. Macam-macam cara. Yang wajib nama zakat, yang sunat nama sedekah. Jadi kita keluarkan cara kita keluarkan balik. Ada satu cerita, tajuk dia The Miracle of Giving. Itu tajuk kan? The Miracle of Giving. Cerita ni berlaku dekat Indonesia. Satu orang dia ada perniagaan. Ada 5 kedai. Satu kedai saja yang baik untung. Baik kedai ni rugi. Tak macam mana nasihat daripada orang tertentu. Dia kata eloklah. Kalau cara kau nak elok, cara nak bagus, mana kedai yang paling untung, kau sorakkan kepada orang. Sedekah maksudnya. Jadi dia pun bercadang. Daripada 5 tadi ni 4 rugi, satu yang menguntungkan. Bahkan keuntungan dia cover yang 4. Dia bercadang untuk bagi satu yang untung ni kepada satu pondok pesantren. Dia jumpa Tok Guru Tok Guru pondok ni, dia nak bagi satu ni. Tok Guru kata apa? Kalau kau nak bagi, jangan bagi satu yang untung ni, kau bagi yang 4 yang tak untung tu. Jadi pula dia waktu Guru, tak boleh. Aku nak bagi satu yang untung ni. Itu jadi sana kau 4. Jadi susah ni, yang susah yang 4 yang rugi ni, jadi susah besok. Jadi susah. Neko, macam mana kau nak bangunkan pek ni mana rugi dah. Ni pun ditampung dah ni. Mana? Kau beri lah dia Tok Guru ni. Yang pek yang tak untung ni. Dia pun ikut kata Guru. Dia pun ambil yang untung.
Sebab untung satu kan, itu ni pun pandai ni kan, gini ompek tapi takkan rugi, dia ada support lah daripada ni pun support juga, tubuh dia baginya, tapi dia tetap dia punya ni support dia ompek ni. Mana bila dah kau support, kau tinggal satu, dia ada ompek, dia punya congak pun pandai juga kan. Jadi cerita dia dapat ompek satu ni, elok-elok bagi macam-macam projek dia dapat kerana tu miracle of giving tajuk dia. Internet ada macam mana cara kita nak dapat untung insya-Allah taala. Daripada sudut mana? Untung tu bukan sekadar untung daripada mata dunia. Tak, untung dari sudut barakah. Berkat tu. Berinya kepada orang soleh, berinya pada pondok pesantren. Beri itu pula dengan harta bondo jadi kesayangan kita. Insya-Allah tu mudah-mudahan menjadi penyebab kepada keberkatan dunia dan akhirat. Ya. Sebab tu saya pesan kat saya, diri saya dan tuan-tuan puan semua, kita ni ada waktu usahakan untuk kita adakan nilai berkat dalam harta benda kita. Antara waktu tu bahkan kebanyakan caranya kita keluarkan balik jalan agama untuk kita dapat nilai berkat. Kalau kita rasa seronok dengan harta benda kita, mungkin banyak kita rasa kita lebih pada orang, tapi Allah Ta'ala beri ke kita tu, pernah tak kita fikir Allah boleh ambil balik bila-bila ya, dengan apa cara sekalipun Allah boleh ambil bila-bila. Dia bagi mudah, dia boleh dapatkan mudah ya. Tak ada yang susah bagi Allah Ta'ala, yang susah kat kita. Tapi itulah dia, bila yang kata mewah ni, kalau kita hidup lama susah, sekali kita senang, sebahagian jadi lupa. Dia senang tu dengan dia takut senang tu terlepeh daripada diri dia. Sedangkan senang tu Allah bagi. Daripada tak ada jadi ada, siapa bagi Allah. Takkan kau boleh lupa yang beri. Dia lupa betul-betul. Dia tak nak sedekah, tak nak apa, tak nak, dia tak nak terlepeh daripada kemewahan. Akhirnya dia lupa. Lupa ataupun dia tinggal.